Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, tahniah kerana berusaha untuk menambahkan pengetahuan ya. Kalau dah belajar kat sekolah pun mungkin cari tajuk-tajuk yang awak mungkin rasa lemah ya. Kalau masuk channel saya daripada awal sampai sekarang ni dah bab yang ke-12 dah. InsyaAllah saya akan habiskan. So dalam bab 12 ni kita belajar tentang these are all statistics. Dah belajar tentang mode, iaitu paling kerap berlaku. Belajar tentang median, iaitu tengah-tengah, tapi mesti susun dulu ya, jangan lupa. Dan teknik untuk mengira median kalau dalam jadual. Hari ni kita masuk mean, which is in page 252. So betulkan niat belajar lillah ta'ala. Make sure you have to have this book in front of you. Page 252. Kalau belum subscribe, please subscribe. And also share with your friends tentang adanya video ni dalam YouTube. So kita lihat mean hari ni. Kita dapati mean ni sebenarnya dah belajar skor rendah juga purata yang biasa ya. Purata kita lihat terus dia punya takrif. Dalam situasi di atas tentang Haikal dan Christina ni, tak apalah, tak baca pun. Kita dapat menghitung satu nilai purata wang jogaton yang telah dipungut. So nilai purata boleh juga disebut sebagai mean ya. So kalau dulu belajar purata biasa, pada tingkatan 1 dah diperkenalkan dengan perkataan mean. Mode paling kerap, median tengah-tengah, dan mean adalah purata. So mean bagi suatu set data ialah nilai yang diperoleh apabila jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data ya. So formula dia mean adalah jumlah nilai data bagi bilangan data. Lagi mudah untuk kita faham kalau lihat contoh 7. So hitung purata wang jogaton yang telah dipungut oleh Haikal pada setiap tingkatan. So dia dapat pungut berapa? Dia dapat pungut 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kelas kot ya. Sebab dia kata setiap tingkatan. 5 tingkatan bukan kelas. 5 tingkatan. Tingkatan 1 mungkin 373.50 sen. Kemudian tingkatan 2 424, kemudian tingkatan 3 363, tingkatan 4 485 15 sen, dan tingkatan 5 355.10 ataupun 10 sen. Tak, saya hentam aja tingkatan tu, ikut mana-mana pun kan. Berapa tingkat? 5 tingkat. So 5 tingkatan 1 2 3 4 5. So jumlahkan semua, jumlahkan tambah semua, bahagi dengan 5 lah. So purata dia 415 setiap tingkatan. So itu contoh 7. Tu paling senang. Kalau kita ada 3 biji temikan atau purata dia, tambahlah berat ketiga-tiga biji temikan tu bagi dengan 3. Kalau kita ada beli 2 buku, satu buku ni harga 10, satu buku ni harga 15. Nak tahu purata, tambah bagi 2 kan. So contoh 8 plot titik. Kita nak gunakan untuk plot titik ya. Plot titik menunjukkan keputusan kaji selidik berkenaan dengan pengambilan bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh 26 orang murid dalam sehari. So nanti kena bagi 26 tau. So kita akan kira daripada yang titik tu. Hitung min bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari. So kita dapati memula tak ada orang yang ambil 4 tin. So 4 darab kosong ya. Dan kemudian 3 orang yang ambil 1 tin. So 3 darab 1 ialah 3 lah. So setiap seorang tu 1. Kemudian ada 2 orang ambil 2 tin. So darab 2 darab 2, 3 orang yang ambil, 5 orang yang ambil 3 tin, 5 darab 3. Kemudian 7 tin diambil oleh 4 orang. Kejap, saya dah terkeliru sikit. 7 orang darab 4 tin. Nanti sekejap. Min bilangan tin. Sebenarnya kalau kita lihat balik, saya terkeliru sikit tadi. Contoh 8 ni, plot titik menunjukkan keputusan kaji selidik berkenaan dengan pengambilan bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh 26 orang murid dalam sehari. So kita akan dapati kalau titik-titik tu ialah 26 orang. Tu tengok yang kosong tu ada 4 tambah 3, yang satu tu 3 ialah 7 tambah yang 2 dekat 2 adalah 9 tambah dengan 5 14
14 tambah dengan 7. 14 tambah 7, 21. 21 yang di 2 pula, atas 5 tu 2, 23. Kemudian 3 atas 6 ialah 26. So bermaksud bilangan yang titik-titik purple tu adalah orang. Okey. So ada yang tak minum langsung, kosong. So that means 4 orang tak minum langsung, kosong. So 4 darab kosong. Okey, ada 3 orang yang cuma minum 1 tin. So 3 darab 1. Ada yang 2 tin darab 2 sebab 2. Kemudian ada yang 5 tin, 5 orang dia ambil 3 tin seorang. So 5 darab 3. Kemudian 7 orang ni ambil sampai 4 tin. 7 darab 4. Kemudian 2 orang yang ambil 5. Banyak tu, bahaya tu. Kemudian ada 3 orang yang sangat bahaya, dia ambil 6 tin seorang. Ya, so bila didarab semua tu, awak dapat 78 sebab darab tambah bahagian 26 orang. That means purata setiap orang ambil 3 tin. Itu purata, tapi ada yang tak ambil langsung. Ada yang ambil banyak, kan? Itu masuk purata. Maka bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari ialah 3 tin. Seolah-olah semua orang ambil 3 tin. Padahal ada yang 4 orang tak ambil langsung, Okey, kita lihat contoh 9 macam mana nak kira. Tadi kita tahu dah contoh 8 cara kira kalau daripada plot titik. Sekarang kita lihat contoh 9 daripada jadual. Okey, contoh 9 ni kita akan lihat kita ada penggunaan internet dalam jam. Okey, yang ni ke atas. Dan kemudian ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sampai 5 jam dia guna. Untuk apa tu? Untuk main game tu, buang masa ya. Okey, kemudian kita dapati bilangan murid keterapan bilangan murid ni juga adalah keterapan ya. So kita dapati untuk yang guna 1 jam aja cuma 2 orang. Dia tak guna banyak. Okey, yang guna 2 jam 6 orang. Yang menggunakan 3 jam 11 orang, yang menggunakan 4 jam 7 orang, yang menggunakan 5 jam 9 orang. Macam mana kita kira purata? Kita akan dapati, kita darab dulu sebab ni 2 orang ni guna sejam-sejam, jadi 1 darab 2. Okey, kemudian tambah dengan 2 darab 6 sebab ada 6 orang guna 2 jam. Tambah dengan 3 darab 11, tambah dengan 4 darab 7, tambah dengan 5 darab 9. Okey, itu cara dia. Okey, so kita dapati untuk cari min kita akan dapati berapa orang murid kita buat kajian. Okey, so sini dengan sini 27 tambah 2 31 30. 20 tambah 27 35 orang. Betul, 35 orang. Betul ya. Jadi tambahkan semua ni, jadi 35 orang yang kita buat kajian untuk statistik ni. Okey, so bila nak kira min, kita dapati ini kita kena darab 2 tambah 12 tambah 33 ya, ini tambah 28, yang ini tambah 45. Bahagi dengan 35 orang. Minnya kita akan dapat 3.43 jam ya. Dah tambah yang bahagi, kita dapat 120 jam ni. 120 bagi 35 mendapat 3.43 jam. Okey, mode. Okey, mana paling banyak? 11 lah. 11 murid. 3 jam lah. 3 jam ya, sebab 11 orang murid dapat 3 jam. Okey, median macam mana? Kita ada 35 bahagi dengan 2 akan dapat 17.5. That means ambil yang ke-18. Ambil yang ke-18 ya. Ke-18 adalah ni tambah ini adalah berapa? 8 tambah 11. 8 tambah 11 adalah 19. That means yang ke-18 di sini. So mediannya juga adalah 3 jam. Faham tak? Okey, so
Dapati yang kuning itu adalah dia punya formula ya. Mean adalah hasil tambah, darab dulu data dengan kekerapannya. Kita darab dulu ini. Okey, hasil tambah ini bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, dah tahu tentang mode, median, mean, kita lihat tentang kewujudan nilai ekstrim. Bila nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Ekstrim tahulah kan? Ekstrim sangat. So sikit kecil sangat ataupun besar sangat ya. Dalam satu set data, iaitu nilainya terlalu jauh daripada nilai data-data lain dalam setnya. Contoh 10 ya. Masa dalam minit yang diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi menggunakan blok permainan yang dibekalkan ialah ada yang 5 minit, ada 6 minit, ada 7 minit, adalah 7 minit, ada 8 minit, 9 minit. Berapa orang tu? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Tapi ada satu nilai ekstrim, lambat sangat, 20 minit baru siap ya? So antara data tersebut yang mana satu merupakan nilai ekstrim, 20 lah. Kita suka jelaskan, cuba tengok 20 ialah nilai ekstrim kerana nilai ini jauh lebih besar daripada data-data lain. Sama ada sama jauh besar sangat ataupun kecil sangat ya. Okey, tengok contoh 11. Kena pasti nilai ekstrim dalam set data di bawah. Jelaskan jawapan anda. Kita ada negatif 5, 0, 1, 3, 3, 5, 6. So 0, 1, 3, 3, 5, 6 tu lebih kurang je. Walaupun 6 paling tinggi, 0 paling sikit. Tapi ekstrim adalah negatif 5. Dia seorang je negatif. Kecil sangat ya. So ialah negatif 5. So kita lihat kesan nilai ekstrim. Bila ada nilai ekstrim ni, dia ada kesan. Kita lihat contoh 12 ya. Set data di bawah ialah data wang saku yang dibawa oleh 5 orang murid ke sekolah. Okey, 5 orang. Seorang bawa RM3, seorang RM4, seorang RM4, seorang RM6, seorang RM8. Dia suruh hitung mode, median dan mean. Okey, nak mode paling kerap RM4 lah kan, 2 kali. 2 kali berlaku. So, mode-nya ialah 4. Mode adalah RM4. Dia susun tak tu? Tersusun dah. So kita lihat mediannya yang tengah-tengah, sebab dia tersusun dah ya. 38 out, 6 out, RM4 juga. Okey, so mode dia dengan mediannya sebab ni lebih kurang purata juga sebenarnya. Cuma cara pengiraan dia lain. Ya, so dapat lebih kurang. Cuma hitung mode, median dan mean. Cuba tengok mean pula. Mean adalah berapa ringgit? RM3 tambah RM4 tambah RM4 tambah RM6 tambah RM8. Bagi berapa orang? 5 orang tadi kan. So menjadi 8, 9, 10, 11, 17 tambah 8 25 bahagi dengan 5. So kita akan dapat 5. Tengok lari daripada sini. RM5 adalah mean. Okey, contoh 12 ya. Mean ya. Okey, now kita lihat nombor 2. Anda dikendaki menggantikan 8 dengan 32. Okey. Now kita tukar ni duit yang 5 orang tu, seorang 3, seorang RM4, seorang RM4, seorang RM6, yang RM8 disuruh tukar RM32. 32. Inilah ekstrim kan? Ekstrim jauh sangat ya. Okey. Now dia kata anda dikendaki menggantikan 8 dengan 32, kemudian hitung nilai mode, median dan mean yang baru. Okey, so mode yang paling kerap memang 4 lah. RM4. Kemudian median tengah-tengah, okey, buang still RM4, tidak bergerak. Sama kan? Tapi tengok mean dia. Mean kita akan dapati 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 32 bahagi 5 orang, kita akan dapat 49 bahagi dengan 5 menjadi 9 RM RM9.80. Tengok ni jauh sangat beza ni. Ini beza satu je dengan ni. Ini beza jauh sangat. Ya, sebab ada nilai ekstrim ni. Okey, so kita lihat hasil daripada pengiraan menunjukkan bahawa apabila suatu nilai ekstrim wujud, macam tukar di 32 tadi ya,
wujud dalam set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai min. Dikacau nilai min. Seperti contoh di atas, nilai min didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80. Daripada RM5 jadi RM9.8. Tolak RM4 lebih ya. Manakala nilai median dan mode tidak berubah dengan adanya nilai ekstrim. So nilai ekstrim akan mengganggu apa? Akan mengganggu min. Okey, 12.1.2 kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, min dan median. Okey, data ditukar secara seragam ya. Okey, jalankan aktiviti ni tak apa, tak payah baca. Okey, kena baca jugalah, bukan cakap tentang seragam tak seragam ya. Jalankan aktiviti yang diberikan untuk mengenal pasti kesan terhadap mode, median dan min apabila setiap data ditukar secara seragam atau tidak seragam. Ditukar tak mode, median dengan min kalau tukar secara seragam ya. So kita tinggalkan yang dalam kotak orange tu, kita lihat terus punya kesimpulan. Nanti kita boleh fahami bila kita buat latihan. Daripada aktiviti tersebut, apabila data diubah secara seragam macam jadual 1. Jadual 1, tengok dulu lah yang atas ya. Sebab kita dapati mula dia bagi murid Amin skor dia 3. Okey, Ben 4, Chia 4, Don 6, Eva 8. Apa jadi kalau diubah secara seragam dalam jadual 1, iaitu setiap data asal ditambah dengan 1 baris 2. Okey, atau didarab dengan 2 baris 3. Okey, kita mendapati nilai min, median dan mode juga akan ditambah 1 atau didarab dengan 2. Dia tak kacau mana. Cuba tengok ya. Macam tadi baris 1 tu daripada Amin 3, dia suruh buat apa tadi? Tambah dengan 1 ya. Tambah 1. So baris 2 tu daripada 3 tambah 1 jadi 4. Ben jadi 5. Chia jadi 5. Don jadi 7. Eva jadi 9. Tambah 1. Bila buat min, median dengan mode, dia tak berubah. Cuma yang daripada asal tadi, yang atas tu dia akan tambah 1 jugalah. Kalau seragam dia punya penambahan tu sama juga baris 3. Setiap tu mula Amin 3 bila darab 2 jadi 6. Ben 4 darab 2 jadi 8. Chia 4 darab 2 jadi 8. Don 6 darab 2 12. Eva 8 darab 2 jadi 16. Jadi min, median dengan mode pun dia punya nilai yang asal tu darab dengan 2 juga. Min darab 2, median darab 2, mode darab 2. Tadi kalau baris 2 tadi, min tambah 1, median tambah 1, mode tambah 1. Berbanding dengan yang atas sekali maklumat asal. Okey, so kita berarti yang bahagian 2 pula perbincangan tu. Satu tadi tahu dah kan seragam ni kan. 2, bandingkan pula nilai min, median dan mode bagi skor asal dan skor baru dan jadual 2. Okey, jadual 2 yang bawah kan. Okey, apakah kesimpulan yang boleh anda buat mengenai min, median dan mode apabila setiap data ini diubah secara tidak seragam? Okey, kalau tadi kita tengok yang nombor 1 tu, baris 2 memulai N tu 3, 4, 4, 6, 8 sama dengan atas. Sama dengan atas sekali. Tapi bila dia baris 2 ditambah 1 semua nilai. Baris 3 didarab 2 semua nilai. Kita dapati min, median, mode sebab penambahan dan pendaraban tu seragam. Min, median, mode pun tambah 1 lah kalau baris 2. Darab 2 lah kalau baris 3. Tapi kalau kita lihat yang 2 ni pula, asal-asal 3, 4, 4, 6, 8 sama dekat atas. Tapi penambahan skor si Amin ni tambah 1. Ben tambah 2, Chia tambah 3, Don tambah 4, Eva tambah 5. Dia punya min, median, mode mesti berubah. Ya, skor baru kita akan dapati dia buat skor baru daripada 3 tambah 1 jadi 4 untuk Amin. Ben 4 tambah 2 jadi 6. Chia 4 tambah 3 jadi 7. So bila kita isikan semua tu, kita akan dapati daripada aktiviti tersebut apabila data diubah secara seragam. Seragam yang atas tadi kan, semua tambah 1 ataupun semua darab 2. Seragam seperti jadual 1 iaitu setiap data asal ditambah dengan 1 baris 2 atau didarab dengan 2 baris 3. Kita dapati nilai min, median dan mode juga akan tambah 1 untuk yang baris 2 tu, akan darab 2 untuk baris 3 tu.
Hal ini bermakna perubahan data secara seragam. Berubah dah data tu tapi seragam je. Ya, akan menyebabkan perubahan mean, median dan mode secara seragam juga. Namun, kalau kita kira yang tadi suruh tambah 1, tambah 2, tambah 3 semua tu. Namun, apabila data itu diubah secara tidak seragam, which is dia dua-dua, nilai mean, median dan mode juga akan berubah secara tidak seragam. Kena buat baru. Tak boleh macam yang atas tu darab je 2 ataupun tambah je 1. So, contoh 13. Kanang membeli 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masing berharga. Okay. Kita tengok bila kita buat latihan, kita lebih faham insyaAllah. Alat tulis dia RM1, RM RM2, RM3. Kemudian RM6. Berapa alat tulis? 1, 2, 3, 4. Hitung mean, median dan mode bagi set data tersebut. Okey. Dia nak apa? Mean. Mean adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6 bahagi dengan 4 ya. 4. So kita akan dapati mean dia inilah. Tak cantik situ. Okey, 3 3 6 12 12 bagi 4 kita akan dapat tu kan 12 9 10 12. Okey, dapat 3 mean. Mode kita akan dapati tiada mode ya. Hitung mean, median dan mode. 3 2 kali. Saya salah. RM1, RM2, RM3, RM3, RM6. Okey, sorry. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Memang kita akan dapati statistik senang tersilap sebab panjang. Kena selalu check ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 bahagi dengan 5 tadi ya. So menjadi 3 darab 3 9 15 bahagi dengan 5 menjadi 3. Meannya adalah 3. Median tengah-tengah. Okey, mana tengah-tengah ni tersusun dah kan. Okay, ini habis RM3 juga. Ini pun RM sebenarnya. Okey, kemudian dia kata mode. Ya Allah. Adalah RM3. Nampak tu? Nilai dia lebih kurang je. 30 pula. Nilai dia lebih kurang ya. Dia macam purata lebih kurang semua. Okey, hitung mean, median dan mode yang baru jika setiap harga alat tulis itu ditambah 2. Ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Sekata tak pernah bahan. Sekata. So that means nak kira dia punya mean adalah tambah 2 lah. RM3 tambah 2 RM2 jadi RM5. Ini pun jadi RM3 tambah 2 menjadi RM5. Ini pun RM3 tambah RM2. Pasal ada RM ni. Menjadi 5 juga. Ya, sebab tambah 2. Kalau darab 3, kita dapati RM3 darab 3 menjadi RM9. Ini pun RM3 darab 3 menjadi RM9. Ini pun RM3 darab 3 menjadi RM9. Ya, dia akan apa ni? Sebab dia sekata. Okey. Sebab dia sekata ya. Okey, lu lihat muka surat 256. Tu. Tadi 3 3 3 3. Kemudian 5 5 5 5. Kemudian 9 9 9 9 9 ya. Okey, berdasarkan contoh tersebut, apabila data diubah secara seragam, nilai mean, median dan mode yang baru juga berubah secara seragam. Okey, contoh 14. Contoh 14. Pada ni ya. Skor raju dalam kuis bahasa Jepun ialah 3, 6 dan 6. Okey, hitung mean, median, dia 3 je. Kuis ya. Bahasa Jepun
quiz. Skor adalah 3, 6 dan 6. 3 je ya. Dia minta mode, mean, median. So A adalah mode adalah 6. B mode, dia minta mode, minta mean dulu. Mean adalah 3 tambah 6 tambah 6 bagi dengan 3, kita mendapat 12. 15 bagi 3 adalah 5 ya. Okey, B dia minta median. Median adalah tengah-tengah 6 tersusunan ya, 6. Kemudian dia nak mode. Mode adalah 6. Sebab 2 kali berlaku ya. Paling banyak 2 kali lah, paling banyak 2 kali berlaku. Okey, tambahkan data pertama dengan 1. Okey, senarai baru 3 tambah 1. Kemudian tambahkan data kedua dengan 2. 6 tambah 2. Tambahkan data ketiga dengan 3. 6 tambah 3. Seterusnya disuruh kira ke sini lah ya. So kita akan dapati 4, 8, 9. 4, 8, 9. Okey. So kita buat kat sini 4, 8, 9. Min dia adalah 4 tambah 8 tambah 9 bagi dengan 3. Kita akan dapat 12, 21 bagi 3 menjadi 7. Okey, B pula, ini A ya. B pula median. Median tengah-tengah ialah 8 ya. Okey, C mode dia tiada mode. Tiada yang berulang. So berdasarkan contoh tersebut, apabila data diubah secara tidak seragam, nilai min berubah, min berubah, nilai median pun berubah, dan mode yang baru juga berubah. Tak ada ya, tak ada mode yang baru. Faham tak? Okey, 12.1.3 mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Okey, jadual kekerapan bagi data terkumpul, kita lihat page 257. Daripada aktiviti rangsangan. Apa ni? Kita tengok juga aktiviti ni. Data terkumpul, jadual kekerapan. Okey, kita lihat. Rangsangan minda ni tujuan mengorganisasi data mengikut kumpulan atau kelas, bahan lembaran kerja penimbang. So, setiap murid dalam kelas digendaki menimbang berat masing-masing dan catatkan berat itu pada papan putih. Organisasi data berat dalam kilogram yang dapati itu dalam jadual di sebelah mengikut selang kelas berikut. Okey, kita kena kumpulkan 30 hingga 39 kg, gundalkan berapa orang, kemudian letakkan kekerapan dia, kemudian 40 hingga 49, 50 hingga 59, 60 hingga 69, 70 hingga 79. Gundalkan, lengkapkan jadual kekerapan yang sebelah. Patut belajar form 1 apa gundal ya. Okey, perbincangan apakah perbezaan antara jadual kekerapan data terkumpul dengan jadual kekerapan data tak terkumpul yang telah anda pelajari sebelum ini. Okey, persoalan tu kita lihat jawapannya. Daripada aktiviti rangsangan minda di atas, kita mendapati bahawa bagi jadual kekerapan data terkumpul, data diklasifikasikan dalam kelas tertentu dengan selang yang seragam. Macam tak, itu 10 30 hingga 39, 40 hingga 49, itu 10 setiap dia punya selang ya. Kelas ini dapat mengkategorikan data itu kepada beberapa kumpulan yang sesuai, seperti grade keputusan, lulus atau gagal, tahap pencapaian dan sebagainya. Maklumat-maklumat ini akan membantu kita membuat rumusan ya. Situasi ini sangat penting apabila kita ingin mengorganisasikan set data yang besar. Tadi kita buat kecil-kecil je sebelum tu. Nah, ni adalah besar ya. Ini pun contoh untuk awak taklah besar sangat. Kalau ambil kata rakyat Malaysia, banyak mana? Berapa juta. That's why yang kena ataupun ambil pelajar sekolah aja. Sekolah awak katakan ada 800 orang ke 1000 orang ke. Bayangkan, banyak ya. Ini dia ajar skala kecil lah. Contoh 15. Set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2.
Dia kena banyak 30 banding dengan sebelum ni. Zuhal dalam peperiksaan pertengahan tahun. Tingkatan 2 Zuhal ya. Organisasi data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. So macam mana nak buat? Ni kita belajar formula dah macam nak gundal. Kita ada markah 0 hingga 19. Kita ada 20 hingga 39, 30 hingga dia bagi 20. Setiap 20 so 40 lah. 40 hingga 49, 59 lah. 20. Okey, 60 sampai 79, 80 hingga 99. So kita kena buat gundal, kita kena buat kekerapan. Okey, kita buat 85 ya. 85 letak dekat sini. Gundal ya. Kemudian ke kanan 58 letak dekat sini. Kemudian 75 letak dekat sini. 41 letak dekat sini. 53 letak dekat sini. 12 letak dekat sini. 61 letak dekat sini. 63 letak kat sini. 45 letak kat sini. 75 72 letak di sini. 37 letak di sini. 55 letak di sini. Dah satu kumpulan. 29 letak di sini. 42 letak di sini. 95 letak di sini. Di sini kekerapan kita alih ya. 31 letak di sini. 31 letak di sini. 22 letak di sini. 18 letak di sini. 25 letak di sini. Okey, 19 letak di sini. 47 letak di sini. 38 letak di sini. 50 letak di sini. 78 letak di sini. Apa 8 ni? 79 ni. Okey, kemudian 58 letak di sini. Kemudian 90 di sini. 57 di sini. 63 di sini. 49 di sini. 88 di sini. Okey, kekerapan yang betul tak saya buatkan banding dengan bukunya. Kekerapan. Takut saya pun careless sometimes. Ini 3, ini 6 sebab ini tahun 5 ya. Ini 5, 10, 11, 6, 4. Sama tak? 3, 6, 11, 6, 4. Betul. Okay, dalam contoh di atas, markah itu telah diklasifikasikan kepada 5 bahagian yang mempunyai selang kelas yang sama ya. Okey, so surat 258 kita lihat contoh 16. Sylvia menemu ramah 20 orang kawan-kawannya tentang masa mereka bangun daripada tidur pada waktu pagi semasa cuti sekolah yang lepas. Dapatan daripada temu ramah itu adalah seperti di sebelah. Organisasi data masa AM itu dalam jadual kekerapan mengikut kelas berikut ya. So awak buatlah ya. Awak buatlah gundalan dia macam mana, kekerapan dia macam mana. 20 orang ya. Okey, daripada jadual kekerapan tersebut nyatakan bilangan murid yang bangun pada pukul 6 AM hingga 6.29. 6 AM 29. So kita ambil daripada data sebelah tu ya. Masukkan dalam buat gundalan dan kekerapan. Berihakan kalau buat ada patut dapat jawapan dia 5 orang. Malas saya nak buat benda macam ni lagi ya. Perihal tentang jumlah kekerapan tertinggi dan terendah masa murid bangun dia tidur pun kita boleh dapat ya daripada itu jawapan dia kat situ.
Okey, itu patutnya it's quite easy. Cuma kena rajin nak gundal dan kira dan jangan careless lah. Kalau dia kata 20 orang, make sure dia 20 semua ni. Kemudian kita lihat seterusnya 12.1.4. Kelas mode dan min bagi suatu set data terkumpul. Dia nak mode dan min. Okey, contoh 17, hasil kajian tentang wang saku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid SMK Tasik Damai ditunjukkan dalam jadual di bawahnya. Ni awak kena buatlah macam buku surat sebelah tu, gundalkan dulu. Okey, kemudian tengok kekerapannya berapa. Okey, daripada jadual taburan kekerapan itu nyatakan kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. So, mode lah. Kelas apa? Kelas, kejap. Nyatakan kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Kekerapan yang mana paling banyak? Saya tak silap dia punya kekerapan 11 lah kan. Tertinggi, tu mode dia. Kemudian, tu dia ada penyelesaian. So, that means kelas mode 21 hingga 30 ya. 8 kekerapan tertinggi. Ada penyelesaian dia kat situ. So, kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi ialah kelas 21 hingga 30 ya. Wang saku tadi. Setelah data itu diorganisasikan, kita akan mengetahui kelas mode daripada nilai kekerapan yang paling tinggi. Dalam contoh di atas, kekerapan tertinggi ialah 8 ya, dan dia punya mode ialah 8 dan kelasnya 21 hingga 30. Maka kelas 21 hingga 30 dikenali sebagai kelas mode. Paling tinggi 8 tadi. Okey, so contoh 18 pula, jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. So kalau tambah kekerapan tu patut 30 ya. Okey, so 7 orang tambah 4 orang, 11 tambah 1, 12, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 9, 25 tambah 5, 30 ya. Dia minta kenal pasti kelas mode. Dari kelas mode dan min mana yang paling tinggi? Antara 7, 4, 1, 4, 9, 5, 9 paling tinggi. So, kekerapan tertinggi 9, kelas mode ialah 60 hingga 64. Senang je tu, insyaAllah. Okey, kemudian kita lihat min bagi suatu set data terkumpul. Tengok sikit, banyak lagi tak? Banyak juga statistik ni. Habis statistik, kita ada bab terakhir adalah kebarangkalian mudah. Tak banyak dah. Okey, muka surat 260. Kita ada sikit lagi masa. Min bagi suatu set data terkumpul. Okey, untuk mendapatkan min bagi suatu set data terkumpul, titik tengah bagi setiap selang kelas perlu ditentukan terlebih dahulu. Nak tahu dia min ya. Okey, so contoh 19, kalau dah ada set terkumpul macam ni, macam mana nak tahu dia min? Cara nak tahunya adalah kita lihat contoh 19. Jadual kekerapan di bawah merekodkan bilangan surat khabar yang dijual oleh kedai yang berlainan dalam satu minggu. Hitung titik tengah bagi setiap kelas. Okey, so kita akan dapati caranya adalah tengok penyelesaian terus. Saya tak nak tulis dah lah. Lenguh tangan saya. Okey, 70 ke 74, kita kena tambahkan tu bagi 2. Ya, kita tengok dia punya set terkumpul tu. 70 hingga 74 tu, kita ambil 70 tambah 74 jadi berapa? Jadi 144. Bagi 2 dapat 72. So, dah buat yang bagi tambah bagi 2 tu semua untuk yang set terkumpul tu. 75 tambah 79 tu bagi 2 dapat 77. 80 tambah 84 bagi 2 dapat 82. 85 tambah 89 bagi 2 dapat 87. Tapi nilai kekerapan sama je tau. Tengok sama atas ya. 4, 10, 8, 2 menurun ya. Jadi kita ambil tengah-tengah 70 hingga 74 tu adalah 72. Tengah-tengah antara 75 ke 79 ialah 77. 80 hingga 84, 82. 85 hingga 89 adalah 87. Daripada titik tengah diperoleh tadi, yang tu yang dia punya set data terkumpul yang titik tengah tu, hitung min dengan rumus berikut. So, hasil tambah kekerapan darab titik tengah. Maksudnya, 72 tu darab dengan 4. 77 darab 10. 82 darab 8. 87 darab 2.
Kemudian bagi dengan berapa? Bagi dengan jumlah tadi adalah kekerapan dia ialah berapa? 24. Bagi 24 lah. So 4 tambah 10 tambah 8 tambah 2 adalah 24. So dah darab tu, tunjuk je lah. Tapi tunjuk akhir je. Tak tunjuk jadual tu kalau tahu je lah. Tambah bagi 2 kan. So kita akan jadi min dia adalah 72 darab 4 tambah dengan 77 darab 10 tambah dengan 82 darab 8 tambah dengan 87 darab 2. Okey, bagi dengan berapa? 4 tambah 10 tambah 8 tambah 2. 4 tambah 10 tambah 8 tambah 2. So menjadi, kira ni bagi dengan ni berapa tadi? This is 24 bagi 24. Kira ni. Kau nak kira juga boleh lah. 8 28 tambah 770 tambah 16 1 64 65 tambah 14 1 16 17. Tambah semua ni. Tambah ya. Letakkan kat sini. Tambah di atas tu. Okey, faham tak? Kena pula dekat. Tambah semua ni pada 24 yang ni. Okey. Penat dah 41 minit dah. Saya sebenarnya bukan sihat sangat. Contoh 20 kita buat kemudian lah ya. Buat kemudian. InsyaAllah kita sambung di kelas akan datang. So kita habiskan statistik yang kita ada. So barangkali nak habis dah, InsyaAllah. So untuk awak punya ujian bulan 1 nanti, mana-mana pun awak tak mana-mana bab pun ataupun mana bahagian muka surat berapa tak ingat, tak faham, you can just turn to my channel and cari, ada muka surat sekali. Okay, thank you for watching, and also spread to your friends, subscribe kalau belum. Okay, biasalah pesanan saya, jaga solat 5 kali sehari ya. Okay, dan also sebab yang pertama akan dihisap nanti adalah solat kita, kedua adalah taat ibu bapa, kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa selagi tak suruh buat perkara maksiat. Hormati guru-guru, and then hormati yang lebih tua, saya yang lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita di sisi manusia, sisi Allah, sebab kita punya target adalah nak ke syurga insya-Allah ya. Okey, doakan saya. Saya pun doakan semoga awak semua berjaya, and then also jangan lupa boycott, sedekah, infak, dan juga doa ya, paling penting doa adalah senjata mukmin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.